Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Zini bin Abdul Malik. Nama metrik 1180812. Di sini merupakan penghargaan saya, dan kita boleh lihat di mana dicetak. Ada juga email saya dan diterbitkan oleh siapa. Kemudian ini merupakan penghargaan saya. Saya bersyukur kerana dapat menyiapkan buku ini untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Dan salam saya juga kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda beserta sahabatnya, dan semua kaum umat muslimin dan mukminin sama ada yang masih hidup atau yang sudah mati. Semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buku ini dikarang dan pahalanya diniatkan untuk disedekahkan kepada kedua ibu bapa saya. Semoga ia dapat memberi manfaat kepada kita dan mereka di dunia dan akhirat. Sesungguhnya apa yang dikarang adalah berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang ingin dikongsi bersama, dan segala kesilapan adalah daripada kesilapan sendiri, dan segala ilmu datang semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di setelah itu saya ingin memohon maaf jika di dalam penulisan buku saya ini tidak menepati cita rasa pembaca, dan insya-Allah penulisan ini akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Buku ini ditulis untuk bertujuan untuk kita bermula berjinak-jinak dengan pelaburan saham. Di sini isi kandungan. Okey, apakah itu Williams percentage range? Ia adalah petunjuk momentum yang dapat digunakan oleh pelabur untuk mengenal pasti keadaan overbought atau oversold. Seperti penunjuk lain, ia dipaparkan di bahagiannya sendiri di bawah carta, dan skala bergerak ke atas ke bawah ulang-alik antara kosong dan negatif 100. Williams percentage range ini biasanya digunakan untuk mencari jalan masuk keluar saham dan sangat mirip dengan stochastic oscillators. Indikator ini dikembangkan oleh pelabur iaitu Larry Williams dan digunakan sebagai alat pembandingan. Ia akan membandingkan harga tutup instrumen kewangan dengan julat tinggi ataupun terendah ketika melihat kembali sebilangan candlestick. Kemudian biasanya ia menggunakan tetapan pada 14 hari, tetapi beberapa pelabur mendapati tetapan lain juga turut berguna. Tetapi untuk tujuan buku ini kita akan menggunakan tetapan standard. Okey, bagaimana Williams percentage R wujud? Williams percentage range wujud kerana merupakan penunjuk teknikal yang popular. Larry Williams mencipta oscillators percentage R ni dengan cara yang sama seperti stochastic indicator, tetapi nisbahnya bertentangan. Indikator Williams percentage range sangat berguna dalam kemampuannya untuk menandakan pembalikan satu atau dua kitaran sebelumnya. Pelabur menggunakan penunjuk ini untuk menentukan keadaan overbought dan oversold dan pembalikan trend pasaran. Williams percentage range indikator diklasifikasikan sebagai oscillator kerana nilainya berubah-ubah antara sifar dan negatif 100. Carta penunjuk biasanya mempunyai garis yang dilukis pada nilai negatif 20 dan negatif 80 sebagai tanda amaran. Nilai antara negatif 80 dan negatif 100 ditafsirkan sebagai keadaan jual berlebihan yang sangat kuat. Sementara itu, negatif 20 sehingga kosong ditafsirkan pula sebagai keadaan beli berlebihan yang sangat kuat. Okey, sekarang kita lihat apakah formula Williams percentage R. Kita lihat di sini highest high minus close divided by highest high minus lowest low. Okey. Kemudian bagaimanakah cara mengira Williams percentage R ni? Pertama kali kita perhatikan bacaan tertinggi dan terendah setiap 14 sekitar harian, kemudian cacah
catat harga terendah, harga semasar dan harga terakhir. Sekarang anda boleh mengisi semua formulir ubah formulir Williams percentage R. Kemudian data diambil dan diisi hanya tempoh 14 hari terakhir untuk mengira Williams percentage R yang baru. Kemudian apa yang diberitahu oleh Williams percentage R ni? Pelabur akan mendapat petunjuk di mana harga semasa relatif tetap terhadap harga tertinggi dalam 14 tempoh terakhir. Apabila petunjuk berada di antara negatif 20 dan sifar, ia bermaksud saham tersebut terlebih beli. Apabila penunjuk berada di antara negatif 80 dan negatif 100, menunjukkan saham tersebut dijual secara berlebihan. Semasa aliran menurun, pelabur dapat melihat indikator bergerak di bawah negatif 80. Apabila harga mulai bergerak naik, indikator akan mula kembali bergerak di atas negatif 80. Ini dapat memberi isyarat bahawa kenaikan harga mulai bergerak. Batasan dalam menggunakan Williams percentage R. Indikator overbought dan oversold tidak bermaksud akan berlaku penurunan atau kenaikan dalam harga. Pembacaan overbought sebenarnya membantu mengesahkan aliran menaik kerana aliran menaik yang kuat harus secara berskala melihat harga mencapai atau melebihi paras tertinggi sebelumnya. Penunjuk juga mungkin bertindak balas dengan cepat, yang bermaksud ia akan menghantar banyak isyarat yang salah. Sebagai contoh, indikator mungkin berada di zon yang terlalu banyak jual dan mula menaik, tetapi harganya belum dapat meningkat. Ini kerana penunjuk hanya melihat 14 tempoh berakhir. Lama-kelamaan, walaupun harganya tidak benar-benar berubah, harga semasa berbanding dengan paras pandangan tinggi dan rendah akan berubah. Sebelum melihat beberapa contoh carta, penting untuk diperhatikan bahawa bacaan pembelian berlebihan tidak sepertinya menurun. Dalam aliran menaik yang kuat, saham mungkin menjadi terlalu tinggi dan kekal dibeli. Begitu juga bacaan yang terlalu banyak jualan tidak semestinya meningkat. Dalam trend penurunan yang kuat, saham juga boleh menjadi jual dan tetap dijual. Okey, sebagai contoh, Williams percentage R, cara penggunaan. Di sini gambar rajah menunjukkan counter idiospec di mana Williams percentage R sering mencapai tahap overbought dan oversold selama 14 hari. Garis merah menunjukkan pergerakan di bawah negatif 50 yang berlaku selepas bacaan overbought. Manakala garis hijau pula menunjukkan pergerakan di atas negatif 50 yang berlaku setelah pembacaan berlebihan. Seperti disebutkan di atas, pembelian berlebihan tidak semestinya menurun dan jual beli tidak semestinya bullish. Pemilihan atas dan bawah dapat mengambil tindakan ketika mereka melakukan overbought atau oversold. Tapi kita haruslah berhati-hati menunggu pengesahan. Okey, kemudian kegagalan momentum. Kegagalan memasuki semula kawasan overbought atau oversold menunjukkan perubahan momentum dan mungkin menunjukkan turun naik harga. Keupayaan untuk sentiasa berada di atas negatif 20 menunjukkan kekuatan harga bertahan. Bagaimanapun, diperlukan tekanan beli untuk mendorong percentage R ke zon overbought. Okey, sekarang kita dapat melihat graf chart di sebelah kiri kita yang menunjukkan counter Telekom dengan percentage R iaitu 14 hari. Saham ini menunjukkan prosesi yang baik dengan banyak bacaan yang terlalu tinggi dari April hingga pertengahan Mei. Walaupun selepas jatuh di bawah negatif 80 pada hujung Mac, negatif percentage R naik ke atas negatif 20 untuk menunjukkan kekuatan berterusan. Setelah beberapa minggu, pembacaan overbought percentage R jatuh ke tahap jual berlebihan pada pertengahan Mei. Penurunan mendadak ini menunjukkan tekanan penjualan yang kuat. Pemulihan berikutnya kurang dari negatif 20 dan tidak sampai ke kawasan overbought. Ini adalah tanda kelemahan yang kedua. Setelah jatuh di bawah negatif 20, kejatuhan di bawah negatif 50 menunjukkan penurunan momentum dan stok jatuh mendadak. Pada awal dan pertengahan bulan Jun, satu lagi kegagalan yang berlaku iaitu harga cuba
meningkat tetapi tidak berdaya melebihi negatif 50. Seperti semua petunjuk teknikal yang lain, penting untuk menggunakan Williams percentage R dalam kombinasi dengan alat analisis teknikal yang lain. Volume dan chart trend dapat digunakan untuk mengesahkan atau membantah isyarat yang dihasilkan oleh Williams percentage R. Seterusnya, apakah kelebihan penunjuk perdagangan Williams percentage R ini? Yang pertama, berlaku untuk jangka masa yang berlainan. Yang kedua, boleh digunakan untuk mengukur kekuatan trend. Ketiga, boleh digunakan semasa trend dalam situasi sideways. Yang keempat, terakhir, ia dapat mengenal pasti kemungkinan pembalikan sebelum pembalikan saham. Batasan penunjuk perdagangan Williams percentage R. Isyarat overbought dan oversold tidak boleh dipercayai kerana trend mungkin tidak akan berubah setelah percentage R mencapai kawasan overbought dan oversold. Berdasarkan makluman overbought atau oversold, pelabur boleh menutup kedudukan mereka sebelum pasaran dan kehilangan kekuatan dan kehilangan potensi keuntungan. Seterusnya, 5 perkara yang harus anda ketahui untuk mengetahui strategi penunjuk Williams percentage R. Yang pertama, penunjuk Williams percentage R seperti kebanyakannya penunjuk momentum muncul di tingkap berasingan pada carta di bawah carta harga. Ia digambarkan pada jarak negatif 50 di garis tengah yang bantu membezakan kekuatan trend. Andaian utama yang dapat mendasari penunjuk Williams percentage R adalah bahawa harga saham biasanya ditutup secara berskala pada paras tertinggi baru dalam aliran menaik. Sebaliknya rendah baru muncul semasa aliran menurun. Walaupun penunjuk ini hanya memfokuskan pada 14 tempoh terakhir, ia berskala antara 0 dan negatif 100. Sekiranya ia menunjukkan bacaan di atas negatif 50, harganya dikatakan bergerak ke atas. Sekiranya menunjukkan bacaan mendekati negatif 100, ini bermaksud bahawa harga saham telah mencapai tahap jual. Walaupun indikator menunjukkan bacaan yang terlalu banyak dan atau terlalu beli, ia tidak boleh ditafsirkan kerana harga saham akan berubah. Oversold menunjukkan bahawa harga saham berada di hujung bawah jualan baru. Sedangkan overbought bermaksud harganya hampir berada di paras tinggi terakhir. Yang terakhir, Williams percentage R dapat digunakan untuk menghasilkan isyarat perdagangan ketika keduanya indikator dan harga bergerak keluar dari wilayah yang terlalu banyak jual atau overbought. Notis penting, seperti yang anda perlukan dengan semua petunjuk teknikal, anda harus menggabungkan penunjuk Williams percentage R dengan alat lain yang digunakan untuk analisis teknikal. Okey, kemudian scan yang dicadangkan. Williams percentage R naik dari tahap oversold. Apa yang patut kita lakukan? Yang pasal ini mencari saham yang diperdagangkan di atas purata bergerak, iaitu moving average 200 hari untuk menentukan aliran menaik jangka panjang. Penurunan dikenal pasti apabila percentage R di bawah negatif 80 dan kenaikan seterusnya berlaku apabila percentage R bergerak di atas negatif 50. Ini sebelah kanan merupakan contoh tetapan yang digunakan. Kemudian, Williams percentage R menurun dari tahap overbought. Imbasan ini mencari saham yang diperdagangkan di bawah purata bergerak 200 hari untuk menentukan aliran menurun jangka panjang. Atau nambah lebihan dijual apabila percentage R bergerak di atas negatif 20. Dan penurunan seterusnya berlaku apabila percentage R bergerak di bawah negatif 80. Manakala ini, di kanan ini pula merupakan tetapan yang digunakan untuk chart yang menurun dari tahap overbought. Okey, kemudian
Menambah purata. Cara-cara menambah purata bergerak untuk meningkatkan keberkesanan. Salah satu petunjuk yang terlintas di pikiran ketika cuba menggunakan indikator ini adalah purata bergerak, iaitu moving average. Indikator ini dapat memberi anda idea tentang trend apakah itu. Sekiranya anda ingin menggunakan indikator Williams percentage range dalam trend, anda boleh menggunakannya purata bergerak pada carta untuk menunjukkan sama ada anda perlu menyimpan saham atau perlu menjual saham tersebut. Di samping itu, ini juga dapat memberitahu kita bila harus menggunakan Williams percentage range indicator untuk transaksi pembelian jangka panjang. Lihat grafik dan perhatikan anak panah merah dan hijau. Anak panah pertama, anak panah merah, menunjukkan bahawa indikator telah memasuki keadaan overbought ketika pasaran mendekati 50 EMA. Sebab itu, kemerosatan rata-rata bergerak telah menurun untuk sementara waktu dan ketika jatuh di bawah tahap negatif 20, itu menjadikan pasaran jauh lebih rendah. Sebenarnya disebabkan oleh indikator terlalu banyak dijual dan bahkan jatuh di bawah pegangan negatif 80. Bahkan ada isyarat untuk keluar dari saham tersebut. Sejak itu, pasaran kemudian menembus rata-rata bergerak 50 hari yang kemungkinan akan memberitahu kebanyakannya pelabur bahawa mereka enggan untuk memulakan pembelian pasaran kerana ini adalah petunjuk penentu arah aliran saham. Kesimpulannya, indikator Williams percentage range hanya sesuai untuk pelaburan jangka pendek kerana kebiasaannya data diambil dari 14 hari terakhir sahaja. Indikator ini tidak semestinya memberikan tanda jual atau beli yang tepat kerana ia hanya memberitahu telah berlakunya oversold atau overbought di dalam kuartal tersebut. Seperti yang dikatakan nombor 1 tadi, sebelum ini saya telah menerangkan bahawa kita boleh mengubah tetapan untuk melihat dalam jangka yang lebih panjang. Tidak hanya dalam 14 hari saja, kita juga boleh melihat dalam sepanjang 6 bulan. Jadi seterusnya nombor 3, indikator ini boleh diambil sebagai rujukan atau petanda untuk melihat sesuatu kontrak itu sama ada oversold atau overbought. Tapi kita perlulah melihat dalam tempoh masa panjang sama ada graf kontrak tersebut dalam keadaan menaik atau menurun. Perlu juga melihat dari sudut kewangan sebuah syarikat tersebut sebelum melabur kerana faktor ini juga akan mempengaruhi pergerakan saham tersebut.